Selamat petang semua. Petang lagi sekali dalam renungan harian, dan saya sambungkan saya punya siri di dalam buku Galatia. Setakat ini kita sudah tahulah bahawa orang Galatia telah diterpesongkan oleh guru yang palsu, dan Paulus sedang cuba memenangkan mereka balik. Jadi di sini dia terangkanlah apakah Injil yang benar. Dan dia juga ingat balik itu Kristian di Galatia, bahwa waktu mereka dengar Injil, mereka telah terima Injil itu dengan sukacita, dan mereka juga terima Roh Kudus. Dan hari ini ada petikan kita, Paulus tunjukkan apakah faedah atau keuntungan apabila seorang beriman di dalam Yesus Kristus. Dan petikan kita petang ini ialah dari Galatia 3 ayat 26 hingga bab 4 dan ayat 7. Agak panjang, jadi saya syorkan kamu pause video ini dan baca petikan ini supaya lebih senang fahamlah. Okey, kita sambung. Galatia 3 ayat 26 bunyi macam ini. Kamu semua telah menjadi anak Allah melalui iman dalam Kristus Yesus. Jadi kita mau tanya, mereka beriman dalam Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai apa? Saya tanya soalan ini oleh kerana di dalam penginjilan kita, seringkali kita tanya kawan kita sama ada mereka mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Dan kalau kita tidak terangkan apa kaitan antara ketuhanan Yesus Kristus dan dia punya gereja sebagai Juru Selamat, kadang-kadang kita punya kawan boleh salah faham. Salah faham apa? Salah fahamnya ialah macam ini. Mereka fikir bahawa Yesus Kristus ada dua peranan. Nombor satu sebagai Tuhan di dalam kehidupan seseorang, dan nombor dua sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan orang itu. Dan ada setengah orang kata, oh, saya rela terima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, tetapi saya tidak rela terima dia sebagai Tuhan. Saya mau menjadi bos di dalam kehidupan saya sendiri. Ini sudah salah. Kerana Yesus Kristus tidak boleh jadi juru selamat kalau dia bukan Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Jadi nyata sekali di dalam Roma 10, di dalam Roma 10 dan ayat 9, saya baca. Jika kamu akui dengan mulutmu bahawa Yesus ialah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahawa Allah telah membangkitkannya daripada kematian, kamu akan diselamatkan. Itu terang sekali. Akui Yesus Kristus sebagai Tuhan, percaya bahawa dia dibangkitkan dari maut, hasil kamu diselamatkan. Kamu diselamatkan daripada dosa. Dan di dalam Kejadian 15 dan ayat 6 yang kita sudah tahu dalam kongsian dulu, Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu baginya sebagai perbenaran. Itu saja. Jadi itu bermaksud Abraham sudah menjadi orang yang benar. Tidak ada dosa lagi.
Tapi sebenarnya Abraham ada dosa. Jadi kita ingat macam mana dia gadaikan kehormatan istrinya demi untuk keselamatan diri sendiri. Jadi itu memang dosa besar. Tetapi oleh kerana dia percaya Tuhan, Tuhan hitungkan hal itu kepada dia sebagai perbenaran. Jadi dia kira dia tidak ada dosa lagi. Dia biar dosa itu sudah diampuni. Dan di dalam kisah para rasul pun, Petrus kata kepada warden jail, warden penjara itu, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kamu akan selamat. Kamu dan seisi keluarga kamu. Selamat dari apa? Selamat dari dosa. Jadi kita bacalah, kita tahulah terang-terang sekali bahawa orang diselamatkan oleh kerana beriman di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi kita balik kepada petikan yang saya kata kamu harus baca dulu. Itu apakah faedah atau keuntungan yang seseorang dapat apabila beriman di dalam Yesus Kristus. Okay, dan kita baca dari 3:26, kita menjadi anak Allah. Dari 3:27, Yesus Kristus meliputi kita. Artinya Yesus Kristus hidup di dalam kita. 3:29, kita menjadi benih Abraham. Kita menjadi anak cucu Abraham, keturunan Abraham melalui iman. Dan bab 4 ayat 5, kita ditebus dari hukum dosa. Artinya kita diselamatkan. Dan ayat 6 dan 7, kita dapat hak sebagai anak Allah dan akan mewarisi semua janji yang Tuhan janji kepada Abraham dan juga apa yang Tuhan mau bagi kita di syurga. Okay, dan di dalam ayat 6, bab 4 ayat 6, kita boleh panggil Allah sebagai Abba, Bapa, Abba Father. Itu tentu blows the mind. Inilah keuntungan atau faedah yang kita dapat daripada beriman di dalam Yesus Kristus. Dan satu antara faedah itu, dan mungkin paling besar sekali, ialah kita ditebus dari hukuman dosa. Kita diselamatkan daripada dosa kita. Dan memanglah itu sebabnya Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Tetapi ada banyak faedah yang lain. Dan kita harus tahu. Jadi kesimpulannya ialah kita diselamatkan daripada dosa oleh kerana kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Abraham terima Allah sebagai Tuhan. Kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi tidak ada ajaranlah bahawa satu orang boleh diselamatkan kalau dia terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetapi tidak seperti Tuhan. Jadi inilah perkongsian saya hari ini. Memang kalau kita akui Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita akan selamat dari dosa kita. Tuhan berkati.